TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry selaku host anda pada jam 4 hingga 5 petang hari ini. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sihat-sihat belaka dan sentiasa dijauhi daripada COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini, dan kena sentiasa ingat dan sentiasa berwaspada untuk patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran yang sangat menarik, dan kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual. Tapi sebelum itu mesti kita nak tahu dulu kan siapa guru kita hari ini. Jadi jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu. Cikgu Ju. Waalaikumsalam Wani. Cikgu, saya nak tanya ni cikgu. Saya nampak cikgu dari tadi melukis menggunakan komputer. Cikgu tengah buat apa sebenarnya tu cikgu? Okey, hari ni Wani, cikgu tengah buat mereka bentuk desain infografik. Infografik. Sebab tu cikgu perlu menggunakan komputer sebab kat sini ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan infografik. Wow, saya ingatkan melukis hanya di atas kertas tapi boleh menggunakan pereka grafik juga ya cikgu? Betul Wani. Sekarang seni kita belajar macam-macam. Oleh sebab itulah Wani pun perasan juga cikgu bawa banyak bahan maujud hari ini di studio, memberikan semangat dan suasana yang lain daripada lain untuk mata pelajaran kita hari ini. Betul, mungkin cikgu Wani boleh kongsikan apa kaitan dengan mata pelajaran kita hari ini cikgu? Okey, kaitan dengan bahan maujud yang cikgu bawa hari ini Wani, sebenarnya cikgu nak menerangkan tentang apa yang terkandung dalam seni reka grafik khasnya, khususnya infografik. Yang mana selama ni kita selalu tengok di sekeliling kita, tapi kita tak tahu pun itu adalah salah satu bentuk infografik. Hari ini cikgu nak ceritakan lebih lanjut tentang infografik supaya kita faham apa maklumat yang hendak disampaikan. Ya, itu dia. Anda semua sudah tahu topik kita hari ini adalah seni reka grafik infografik, dan sebelum kita nak teruskan dengan berkenalan dengan murid kita hari ini, seperti biasa cikgu, Wani ngejemput cikgu untuk pakai pensanitasi tangan telah pun disediakan di sebelah sini sebagai langkah pencegahan awal. Baik Wani. Okey, barulah kita boleh mula belajar bersama dengan Cikgu Ju sebentar nanti. Boleh Wani, cikgu betul-betul semangat hari ini jumpa Wani. Dan sekarang ini cikgu, kita nak berkenalan dengan 6 murid yang kita bawakan dari SMK Jerantut Pahang yang akan bersama dengan kita hari ini. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Mana suara semua? Okey, macam itulah Kak Wani inginkan. Ceria. Penuh semangat kita hari ini. Okey, dia. baik. Boleh tak Kak Wani nak berkenalan dengan anda? Sila beritahu nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Muhammad Irfan.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan bin Rosli. Umur? Nak 17 tahun. Irfan, cita-cita ingin menjadi apa Irfan? Pilot. Wow, juru terbang. Baik Irfan, terima kasih. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Akmal. Hai, nama saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Azman. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya petroleum engineer. Wow, petroleum engineer. Baik Akmal. Seterusnya Farah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farah Izli. Umur 17 tahun. Cita saya ingin jadi businesswoman. Wah, seorang usahawan yang berjaya. Itu dia kata-kata salah seorang murid wanita hari ini. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Muhammad Rohakimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rohakimi bin Rosli. Umur saya 17 tahun. And cita-cita saya nak jadi cikgu seni jugalah. Wow, macam Cikgu Juraiti ya. InsyaAllah satu hari nanti. Seterusnya, Said Khalid. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nama saya Said Khalid Arafat. Saya Khalid Arafat bin Sayyid Ahmad Taufik. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya nak jadi cikgu seni. Ikut jejak abang. Ikut jejak abang. Okey, baik. Dan akhir sekali kita nak berkenalan dengan Hakimi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hakimi bin Ajeh. Umur saya 17 tahun. Saya nak jadi doktor. Nak jadi seorang doktor. Baik, itu dia. Sebentar tadi, Said Khalid. Said Khalid nak ikut jejak abang. Abang yang mana satu tu, Said Khalid? Ada dalam talian ke? Mana tu? Tak ada. Tak ada. Okey, yang pasti abang Said Khalid sedang menonton sekarang ini. Baiklah, kita dah berkenalan dengan ke-6 murid dari SMK Jerantut Pahang dan sekarang ini Kak Wani nak tanyakan pendapat anda berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Jadi boleh tak Farah Izrin berikan pandangan anda untuk mata pelajaran ini? Silakan. Pada pendapat saya, mata pelajaran seni visual ni sangat menyenangkan kerana tajuk-tajuk yang dipelajari itu sangat menarik serta mampu melahirkan insan yang kreatif, harmoni dan kreatif. Wow, terima kasih Farah. Itu pandangan Farah. Apa pula kata Muhammad Rohakimi? Pendapat saya pula, kalau seni ni bagi saya dia satu subjek yang seronok sebab dia menguji kita punya daya kreativiti tau, and dia dapat mengasah bakat melukis kita lah. Macam bakat warna pun boleh juga. Macam-macam lagi. Wah, itu dia pandangan daripada dua murid kita dan saya pasti semua murid dalam talian dan mereka yang sedang menyaksikan sekarang ini pasti mahir dalam mata pelajaran ini kan Cikgu? Pendidikan seni visual. Okey, baiklah. Kita dah berkenalan dengan Cikgu kita, dengan murid kita dan sekarang ini sebelum kita teruskan dengan pembelajaran, Kak Wani nak bagi anda berehat seketika dan bersedia dengan buku catatan anda. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini Pendidikan Seni Visual dan kita akan sama-sama belajar topik seni reka grafik, infografik bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar dari SMK Lancang Pahang dan 6 murid dari SMK Jerantut Pahang. Okey, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini, Kak Wani akan tanya semua murid dalam talian. Adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah, sila buka mikrofon anda dan katakan dengan penuh semangat, sudah sedia Cikgu? Dah. Wow, murid 6 orang Cikgu tapi suara macam 10,000 orang Cikgu. Nampak tak semangat tu Wani? Mereka Ya, nak tahu betul. apakah infografik tu. Jadi jom kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini bersama dengan Cikgu Juraiti. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid. Okey, hari ini macam biasa Cikgu dah bagi tahu tadi daripada awal Cikgu akan ajar tentang infografik. So kita nak tahulah apa yang dikatakan dengan infografik.
infografik. Mungkin selama ni kita selalu nampak tapi kita tak tahu apakah ayat yang betul, ayat yang sesuai bagi simbol-simbol, logo-logo dan sebagainya. Jadi jangan tidak melengahkan masa, cikgu teruskan dengan slide yang telah cikgu sediakan. Baiklah. Tajuk kita pada hari ini adalah dalam bidang seni reka grafik yang mana kita akan menumpukan tentang infografik. Okey, dalam seni reka grafik ni Wani, sebenarnya banyak lagi dalam ni. Kita boleh belajar fotografi, okey, kita boleh belajar macam-macam design tapi dalam bentuk digital. Okey. So seterusnya, okey, ini adalah standard kandungan yang kamu akan pelajari pada hari ini ya murid-murid, iaitu yang pertama 7.1 adalah pemahaman terhadap infografik. Maksudnya hari ini kita dah akan tahu apakah maksud sebenar ataupun definisi kepada infografik. Yang kedua, kamu akan tahu eksplorasi dan aplikasi rekaan infografik bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik. Maksudnya kita dah tahu, kita dah faham. Okey, Wani. Yang seterusnya 7.3, okey, 7.3 penzahiran idea dan konsep. Maksudnya dengan pengetahuan infografik kita pada hari ini, kita boleh menghasilkan infografik kita yang tersendiri, Wani. Dan yang terakhir sekali adalah penghayatan terhadap hasil produk seni reka grafik dengan menggunakan bahasa seni visual. Okey, seterusnya Wani, ini adalah standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran hari ini adalah menjelaskan infografik dari segi definisi. Yang kedua, prinsip dan elemen. Dalam infografiknya Wani, kami mempunyai elemen dan prinsip. Okey, nampak sama tapi tak serupa. Yang ketiga adalah fungsi dan yang keempat adalah penjanaan idea. Okey. Okey, belum apa-apa lagi cikgu dah letak soalan Wani. Sebab dalam teknik menjawab soalan Wani, kita ada orang kata pengetahuan am. Jadi sebelum cikgu nak sebut definisi sebenar tentang infografik, cikgu nak uji dululah kefahaman murid-murid apa yang mereka faham tentang infografik. Okay, siapa yang nak jawab soalan cikgu ni? Apakah itu infografik? Siapa ingin menjawab soalan yang pertama pada hari ini? Semua pandang bawah cikgu, semua malu kalau Kak Wani panggil. Okey, Kak Wani panggil seorang lah ya. Bersiap sedia Kak Wani nak panggil Hakimi dahulu. Apakah itu infografik, Hakimi? Cikgu. Apakah itu infografik, Hakimi? Boleh Hakimi. Kalau tak boleh, kita minta rakan lain untuk bantu. Irfan boleh bantu? Kita minta rakan lain untuk bantu. Irfan boleh bantu? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Irfan kot. Irfan, sila berikan jawapan anda. Ini soalan pertama. Semestinya soalan paling mudah untuk hari ini. Yang senang je Wani. Ini basic. Okey Irfan, silakan. Cari. Apakah itu? Tak apa Wani kita. B. Apa dia? B. Okey, dia jawab A ke B? B. Okey, B. Dia jawab representasi visual terhadap maklumat dan juga data. Kita nak tengok betul tak apa yang Irfan cakap ni. Ya. Okey. Okey. Kita tak nak bagi jawapan dulu sebab kat bawah tu sebenarnya dah ada jawapan. Okey. Okey, dalam cikgu nak terangkan terlebih dahulu, dalam infografik ni kita terdapat elemen dan juga prinsip. Nanti cikgu akan huraikanlah apa yang dikatakan dengan elemen, apa yang dikatakan dengan basic. Okey, tapi untuk merujuk kepada soalan yang cikgu beri kepada Irfan tadi tu, jawapan dia adalah representasi. Memang betul jawapan dia representasi. Bagus Irfan. Betul. Okey, tepuk tangan untuk Irfan. Okey. Okey. Sebelum itu cikgu nak terangkan dalam infografik ni kita ada banyak perkara ya. Ni ada elemen dan juga prinsip macam cikgu cakap. Elemen yang terkandung dalam infografik seperti contoh simbol, graf, carta dan juga rajah. Tapi cikgu tak naklah huraikan. Cikgu naklah tanya, betul tak Wani? Betul. Kalau cikgu yang terangkan, nanti diorang tak adalah teknik menjawab. Betul. Jadi cikgu nak tanya, apakah yang dikatakan dengan simbol? Siapa yang boleh jawab? Apa? Saya. Saya bagus Khalid. sekali. Okey, apa jawapannya Khalid? Simbol adalah rekaan ilustrasi yang ringkas dan mudah difahami dan mempunyai kesegeraman style visual. Betul, cikgu? Okey, betul.
Ayat yang Khalid bagi tu macam ayat dalam buku teks Wani. Wah, bagus, Zai. Cikgu rasa macam dia dah hafal dah jawapan dia Wani ya. Okey, tak apa, betul jawapan yang diberikan oleh Khalid. Simbol tu tadi kepada ringkasan maklumat, betul. Kalau kita selalu nampak sebenarnya. Contohnya di belakang Wani kita tu, okey, ada banyak simbol. Okay. Kadang-kadang kita pergi dekat perhentian R&R kan. Betul. Kita tengok simbol surau, rehat kan. Lepas tu kalau kita pergi ke perpustakaan, ada simbol tolong senyap. Okay, itu yang dikatakan dengan simbol. Yang kedua adalah graf. Okay, graf ni apa? Kalau tak tahu ni mesti cikgu matematik marah ni. Apakah itu graf? Apakah yang dikatakan dengan graf? Siapa yang tahu? Irfan. Graf adalah elemen visual yang diolah bagi mewakili satu set data. Contohnya data numerik. Okey, betul. Okey, graf ni lebih kepada numerik. Contohnya dalam seni ni kita bukanlah tertumpu kepada kita melukis mereka sahaja Wani. Dalam infografi ni kita ada elemen merentas kurikulum. Itu yang kita katakan bila kita belajar graf, kita belajar numerik, secara tak langsung ilmu itu kita aplikasi dalam mata pelajaran matematik. Okey, yang seterusnya carta. Okey, siapa nak jawab? Apakah itu carta? Apa itu carta? Farah. Okey, silakan Farah. Cikgu, carta tu boleh dikatakan sama seperti graf kerana menggunakan penggunaan tab atau nombor saja seperti pola, kekerapan dan juga trend. Okey, betul Farah. Saya rasa mereka ni Wani, mereka memang memahami konsep graf ni sebab mereka pun belajar dalam matematik. Betul. Jadi kesamaan tu membuatkan mereka faham dengan maksud graf dan juga carta. Okey, yang seterusnya adalah rajah. Okey, soalan-soalan yang cikgu keluarkan pada hari ini kebanyakannya soalan yang ringkas. Ini aras rendah. Jadi kalau kamu nak memahami ataupun kita nak skor markah untuk teori untuk SPM, pastikan kamu memahami keempat-empat dan ada lagi tambahan selepas ini. Cikgu nak tahu dulu, rajah ni apa? Apakah itu rajah? Rohakimi? Rohakimi nak jawab. Rajah ni satu kilan simbolik yang kita guna, kita terangkan satu data tapi dalam bentuk lukisan. Macam tu. Ya, betul. Okey, rajah ni adalah maklumat ataupun info yang kita dapat tapi kita terjemahkan dalam bentuk lukisan. Itu yang kita panggil dia rajah, Wani. Okey, tapi cikgu nak bagi tahu kat sini, selain daripada 4 elemen yang ada, sebenarnya ada elemen lain dalam infografik. Contohnya warna. Warna. Yang kedua, tipografi. Cikgu nak terangkan sikit, tipografi ni adalah elemen yang paling penting untuk mencipta ataupun menghasilkan karya infografik. Okey, tipografi. Kita ada tipografi, kita ada warna, selain itu kita ada ilustrasi. Cikgu tak letak kat sini, sebenarnya cikgu nak bagi pelajar murid-murid cikgu ingat. Ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna. Ya, ada 3 di situ. Ya, sebenarnya banyak. Okey, tapi kalau nak lebih lengkap boleh rujuk dalam buku teks Wani. Okey, seterusnya cikgu dah sebut tipografi. Siapa yang tak dapat jawab ni memang nak kena Wani cikgu sebut tiba-tiba soalan tipografi pun keluar. Okey, siapa nak jawab? Boleh Wani bacakan tak soalan? Boleh. Soalan contoh 2, tipografi merupakan salah satu elemen penting dalam penghasilan karya infografik. Apakah definisi tipografi? Siapa tahu jawapannya? Irfan sekali lagi. Boleh Irfan? A. Merujuk kepada jenis muka type, nombor dan simbol. Okey, betul. Okay, bagus Irfan. Bagus, percubaan yang baik. Kita sebagai murid-murid kita kena yakin dengan jawapan kita. Betul. Kalau salah jangan risau, ada cikgu yang betulkan. Betul tak Wani? Betul, yang penting kena berani mencuba. Ya, kita kena berani mencuba dan kita kena bersemangat. Nak belajar ni pun kena ada semangat. Jadi jawapan tu betul, A. Merujuk kepada jenis muka type, nombor dan juga simbol. Jadi bila nampak tentang tipografi, jangan kita fikir tipografi tu type, tulisan sahaja, tak. Nombor juga terkandung dalam tipografi. Okey, ini adalah asas yang paling penting untuk murid-murid ketahui. Sebab soalan-soalan yang berkaitan dengan seni reka grafik, infografik, ini adalah asasnya. Okey. Seterusnya, tadi cikgu sebut kan ada elemen dan prinsip. Betul tak? Tapi cikgu ulaskan dalam keadaan yang sikit-sikit je. Yang ni cikgu huraikan. Okey. Kalau murid-murid kurang nampak dalam skrin cikgu, boleh rujuk buku teks Wani.
Okey, yang pertama adalah elemen. Okey, elemen visual ialah komponen ataupun bahan asas yang terdapat dalam infografi. Okey, contohnya cikgu sebut tadi Wani. Apa dia Wani? Tipografi, Warna dan ilustrasi. Okey. Okey, selain itu ada simbol dan ikon, graf dan carta, fotografi dan juga warna. Sebenarnya banyak elemen-elemen ni. Okey, kenapa pentingnya kita belajar ada elemen ni? Elemen ni orang kata seperti contohnya macam disiplin kita Wani. Nak mewujudkan sesuatu karya kita ada disiplin-disiplin tertentu. Kita tak boleh langgar je. Bila kita tak guna elemen yang ada, maka terhasillah karya yang tidak bermutu Wani. Cikgu, adakah elemen yang cikgu beritahu itu ada di hadapan cikgu itu? Elemen visual infografik? Ya, cikgu ada letak kat depan bahagian ni. Okey. Ini adalah beberapa contoh elemen. Okey. Okay, kalau tak jelas macam cikgu cakap, boleh rujuk dalam buku teks. Okey, itu adalah elemen. Apa pula yang dikatakan dengan prinsip? Kenapa prinsip dengan elemen ni dua perkara yang berbeza? Kalau kita kata elemen tadi tu disiplin asas, okey, prinsip ni adalah bagaimana kita nak terjemahkan maklumat tu. Okey, cikgu mungkin terlupa nak jelaskan infografik tu. Infografik. Okey, tolong ingat keywords ni. Infografik. Info adalah maklumat. Grafik ni adalah visual dia, gambaran dia. Okey, maksudnya gambar bermaklumat. Nak lebih jelas, gambar yang bermaklumat. Jadi bila sebut prinsip ni, ada beberapa contoh prinsip. Contohnya data dan statik. Okey, macam kita tengok macam statik. Sekarang kita ada virus kan. Kita tengok statistik harian. Statistik hari-hari ada. Itu adalah salah satu maklumat yang diterjemahkan dalam bentuk infografik. Sebab apa? Sebab kalau kita terjemahkan dalam bentuk karangan ataupun perenggan, susah untuk kita tengok data sebenar. Betul tak? Jadi nampak kepentingan infografik itu sendiri. Okey, yang kedua adalah hierarki dan juga flow. Hierarki ni biasanya kita tengok dalam pemakanan. Okey, dalam pemakanan dan seterusnya format dan sains, naratif dan juga penceritaan. Okey. Soalan yang ketiga. Fakta. Soalan ni berbentuk fakta. Kalau fakta ni selalu susah ke senang? Perlu menghafal dengan lebih lah cikgu. Yes. Kalau dalam pendidikan seni visual ya, Wani, soalan berbentuk fakta ni adalah aras yang susah, aras tinggi. Jadi murid-murid kena berfikir dulu dan juga kena ingat fakta, tak boleh ubah. Okey? Okey. Cikgu nak tanyalah siapa nak jawab soalan yang ketiga ni. Soalan ketiga, siapa ingin cuba? Antara berikut, elemen visual manakah yang digunakan? Akmal. Okey, dah dapat jawapan. Cikgu baru nak baca. Okey, apa jawapan dia? Dah ada. Dah ingat lah. Okey, apa dia? Jawapan dia A. A. Tipografi, data dan statik. Ya, Satu dan dua. Tipografi, simbol dan logo. Okey, sebab kalau kita sebut data statistik tu, dia bukan lagi prinsip, dia bukan elemen, dia adalah prinsip. Okey, seterusnya ni antara elemen-elemen yang cikgu dah sebut tadi, tapi cikgu tak tunjuk visualnya. Kita kalau belajar pendidikan seni visual ni, Wani, selain kita bercakap, kita kena tunjuk, baru kita faham. Setuju cikgu. Betul kan Wani? Dia ibarat kalau kita seorang penulis, kita lebih refer pada menulis. Tapi orang visual ni, orang seni ni dia lebih kepada gambaran. Okey, contoh yang ini adalah elemen dan prinsip tipografi. Cikgu tak perlu huraikan sebab cikgu dah huraikan tadi. Okey, seterusnya adalah ilustrasi, iaitu gambaran ya Wani. Okey, yang seterusnya graf dan carta. Yang ni pun cikgu tak perlu huraikan. Sebab dalam matematik pun mereka dah belajar ni. Murid-murid dah belajar dah. Okey, seterusnya simbol dan ikon. Okey, dalam buku teks ada bagi satu contoh bentuk fashion. Okey, masa kita nak mereka pakaian lawan ni, kita tahu kita beli. Tapi masa kita nak beli, kita nak tengok desain dia cantik ke tidak ke kan? Betul. Pakaian lelaki ke, pakaian perempuan ke, betul tak? Tapi untuk menunjukkan simbol lelaki dan perempuan tu, okey, kita nak tengoklah simbol yang ada. Okey, macam kita nak masuk tandas lah contohnya kan. Tandas lelaki, tandas perempuan. Kalau simbol yang sama, kita tak tahu beza. Betul. Jadi kat situlah kepentingan simbol dan ikon. Okey, seterusnya. Ni masih lagi simbol dan ikon. Okey, yang ini warna dan fotografi. Warna ni Wani sebenarnya dia dalam bahasa seni visual. Mana-mana sahaja teknik penghasilan karya memerlukan warna. Sebab itulah warna dan pendidikan seni visual tak boleh dipisahkan Wani. Betul cikgu. Macam lagu dan juga irama. Okey, bergerak beriringan.
kalau tak ada warna dalam infografik kita, dalam karya kita, macam mana kita nak menarik perhatian orang lain untuk melihat karya kita? Betul tak Wani? Betul, cikgu. Seterusnya, ini data dan statistik. Okey, yang ni kita biasa guna macam cikgu dah sebut dah tadi. Okey. Dan seterusnya, kita ada soalan yang keempat. Masing-masing macam dah risau tu sebenarnya Wani. Ya. Okey, siapa nak jawab soalan yang keempat? Saya ikut. Hakimi. Okey, Hakimi. apakah prinsip visual infografik di atas? Jawapan dia C ikut. C. Hierarki dan juga flow. Betul ke cikgu? Betul. Okey, tapi cikgu nak bacakan sikitlah kenyataan di atas tu. Okey. Okey. Penting bagi memastikan susunan keutamaan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Maksudnya, nak menyampaikan maklumat tu, dia kena susun dulu jalan penceritaan dia macam mana. Okay, contoh kalau kita nak buat graf tentang piramid pemakanan ni Wani, kita kena tahu yang mana banyak, yang sederhana, yang sikit. Okay, sebab kita nak cerita tu supaya simbol ataupun graf yang kita nak hasilkan tu, kita faham. Ya. Okey. Okey, itu dia. Kita dah sama-sama lakukan soalan sampai nombor 4, cikgu. Ya, betul. Dan seterusnya selepas ni ada banyak lagi soalan yang arasnya semestinya makin meningkat naik. Jadi anda bersiap sedia untuk jawab bersama dengan Cikgu Juraiti selepas ini hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Okey. KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Masih lagi bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar dari SMK Lancang Pahang dan hari ini kita sedang belajar seni reka grafik infografik dan kita akan teruskan pembelajaran kita dengan elemen visual infografik pereka. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Ju. Ya. Muka cikgu Okey, cikgu teruskan lagi dengan slide yang seterusnya iaitu berkaitan dengan elemen visual infografik pereka. Okey, yang kali ini ialah tentang hierarki dan juga flow. Masihkah ingat tadi siapa yang jawab tentang soalan? Jawapan dia hierarki dan flow. Tentang cikgu sebut pasal piramid tadi Wani. Betul. Okey, sekarang ini inilah gambaran kepada flow ataupun hierarki tu. Okey, yang mana hierarki dan flow memastikan susunan keutamaan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Prinsip ini membantu mereka untuk merancang, menyusun kedudukan maklumat dan data agar pembaca mendapat informasi dengan lancar serta berkesan. Contoh yang kita baru lakukan tadi. Kalau Wani perasan masa Wani masuk studio tadi, kita ada memakai sanitasi tangan. Okey. Itu adalah flow sebenarnya. Secara tak langsung kita dah melakukan atau menghasilkan karya grafik, cuma bukan dalam bentuk visual. Kita ada langkah-langkahnya. Betul tak? Betul. Itu yang kita katakan dengan flow dan juga hierarki. Okey, yang mana elemen ini sangat penting. Okey, terutamanya kalau kita nak menumpukan maklumat ataupun kita nak menunjukkan maklumat tentang langkah-langkah peraturan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, ini adalah style visual. Macam mana cikgu sebut tadi visual kan? Di awal pengenalan cikgu tadi, cikgu sebut tentang visual, gambaran. Maksudnya selain maklumat itu disampaikan dalam bentuk graf, carta dan sebagainya, maklumat itu boleh dilukis, dilakarkan menggunakan elemen ilustrasi. Ingat tak kita belajar elemen tadi Wani? Betul. Okay, murid-murid tadi kita ada belajar tentang elemen. Elemen ilustrasi yang kita terjemahkan maklumatnya akan menghasilkan style visual. Style visual. Contohnya dalam buku teks ni Wani, ada banyak contoh-contoh style visual sebenarnya. Salah satu contoh kat sini adalah tentang infografik air mineral. Okay? Kita nak sampaikan maklumat kepentingan meminum air mineral. Dan secara tak langsung kita nak sampaikan juga macam mana proses penghasilan air mineral tersebut. Jadi untuk kita nampak infografik kita lebih menarik dan juga mudah untuk difahami, kita sampaikan dalam bentuk style visual. Maksudnya kita tengok gambar, kita dah tahu, oh ini poster tentang air. Betul? Okey. Lebih senang untuk ingat dan faham sebenarnya. Sekiranya Wani, cikgu selitkan di sini, sekiranya kita mencipta satu infografik, maklumat dan juga data dalam bentuk infografik dan
penonton ataupun yang melihat infografik kita faham apa yang hendak kita nak sampaikan itu. Ya, betul. Maksudnya kalau orang faham infografik yang kita hasilkan itu bermaksud infografik kita tu berjaya. Ya. Sebab matlamat sebenar infografik ini adalah menyampaikan maklumat dengan lebih mudah, tepat dan menarik perhatian. Ya, Okey, itu dia. seterusnya cikgu bersemangat pula hari ni Wani. Mesti, cikgu. Okey, seterusnya adalah format dan saiz. Kalau kita tengok, kita tak boleh nak bayangkan apa format dengan saiz. Dalam kita buat reka letak grafik pun kena ada guna ke format dengan saiz ni? Sebenarnya sangat juga penting sebenarnya. Okey, infografik, format dan saiz ni adalah elemen yang penting juga kerana kita nak tentukan saiz infografik yang kita nak hasilkan. Ya. Kalau tak ada format, macam mana kita nak hasilkan satu infografik yang orang kata yang menarik dan yang bersesuaian? Okey, kita kena tengok gambar dia saiz apa yang sesuai, tulisan saiz apa yang sesuai. Okey? Betul. Okey, seterusnya. Ini adalah naratif dan juga penceritaan. Penat dah cikgu ni Yang lain macam mana? Okey lagi murid-murid cikgu? Say hi, okey? Okey lagi ya. Okey lagi, masih bersama Cikgu Ju? Okey, very good. Okey, bagus. Cikgu nak teruskan lagi. Okey, jangan mengantuk petang-petang ni ya. Tidak, cikgu. Semangat. Okey, kalau cikgu tunjuk ni, diorang dah tahu. Cikgu, ini kita orang belajar lah. Kami belajar dalam matematik. Sebab mereka belajar tentang graf. Okey, ini pun terkandung dalam buku teks. Okey, yang mana kita boleh tengok dalam buku teks. Kalau hari ini sekiranya tak sempat nak buat aktiviti, bukalah buku teks Wani. Okey, ini adalah contoh-contoh graf ataupun infografik yang boleh kita gunakan untuk menunjukkan numerik. Kita ada dengar perkataan numerik. Numerik tu adalah apa orang kata kita nak katakan huruf kan. Okey, numerik, nombor-nombor ya. Okey, contohnya graf bar. Okey. Contohnya graf bar. Nampak ya? Okey, contohnya graf bar, ada graf garisan, histogram, scatter plot, chart tapai dan juga piktogram. Sebenarnya banyak lagi lah Wani. Wani pernah belajar tak matematik masa zaman Wani belajar dulu? Pernah belajar tak? Pernah cikgu. Dan sebenarnya maklumat itu adalah sama, cuma bezanya adalah elemennya sahaja. Ya, betul. Maksudnya bila Wani dah pandai menjawab macam tu, maknanya Wani faham apa yang dikatakan dengan infografik itu tadi. Betul, terbaiklah Wani. Okey. Terima kasih, Sebab kadang-kadang tanpa kita sedar, ilmu matematik itu sebenarnya ada kaitan dengan ilmu seni. Kalau kita buat graf tanpa warna, macam mana kita nak bezakan kuantiti ataupun nilai sesuatu graf tu? Betul tak Wani? Betul. Untuk menunjukkan perbezaan, warna tu adalah peranan yang penting. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah elemen visual infografik untuk mereka yang itu carta alir dan juga graf siri masa. Okey, kita akan orang kata kalau kita nak tahukan sesuatu kedudukan ataupun nilai itu makin menurun ke makin meninggi ke, graf inilah yang kita gunakan. Okey, graf siri masa. Murid-murid ada nak tanya apa-apa kalau cikgu terlalu laju? Setakat ini ada yang ingin bertanya. Lepas ni sebab kalau tak cikgu pula akan tanya mereka. Cikgu nak bagi ni, soalan susah lepas ni. Ya. Nampaknya mereka faham. Faham? Okey, faham. Bagus. Okey, cikgu teruskanlah. Faham. Okey, ini adalah penjanaan idea untuk infografik. Okey, sebenarnya lepas ni kamu ada aktiviti. Cikgu akan bagi satu amount ataupun maklumat ataupun info. Murid-murid akan terjemahkan dalam bentuk infografik. Okey, rekaan infografik juga memerlukan proses penjanaan idea yang dapat diolah. Okey. Untuk soalan teknik menjawab ya, tolong perhatikan perkataan reka infografik tu, rekaan infografik tu. Okey, sebab kadang-kadang dalam soalan, okey, contohnya soalan dia akan tanya apakah fungsi rekaan infografik tu. Okey, kalau dia tanya definisi infografik tu apa? Itu adalah aras rendah Wani. Okey, pengetahuan am. Okey, kalau dia tanya tentang rekaan infografik, kepentingan rekaan infografik, itu soalan yang sederhana. Okey, perhatikan betul-betul apa yang cikgu sampaikan maklumat pada hari ini. Okey. Rekaan infografik juga memerlukan proses penjanaan idea agar dapat diolah. Ingat perkataan yang pertama, diolah Wani. Diolah. Okey, diolah. Murid-murid tolong catatnya di rumah. Yang pertama, rekaan itu adalah dapat diolah. Okey. Yang kedua, diuji nilai. Okey, diuji nilai. Okey, boleh catatkan.
dan ditambah baik sebelum sampai kepada karya akhir. Maksudnya, masa kita nak menghasilkan infografik ni, dia ada langkah-langkah yang kita kena buat. Okey, langkah-langkah yang perlu kita jalankan sebelum penghasilan karya sebenar. Okey, kalau dalam pendidikan seni visual kita panggil teknik dan proses penghasilan karya. Okey. Seterusnya, proses ini dapat membantu perekar grafik menguji beberapa konsep secara kasar dengan cepat. Okey. Fungsi dia, tolong gariskan perkataan ni. Tolong catatkan perkataan ini. Okey. Menguji beberapa konsep secara kasar dengan cepat berpandukan prinsip dan elemen visual infografi. Okey, setakat ni macam mana Wani? Saya okey cikgu. Macam mana murid dalam talian? Semua faham ya? Dah catat semua yang cikgu berikan? Okey. Faham cikgu, faham. Faham. Alhamdulillah. Bagus. Seronok. Bagus. Okay, cikgu rasa dia ni tak sabar nak buat latihan sebenarnya. Tapi tak apa. Okey, di belakang Wani itu sebenarnya adalah teknik dan proses penghasilan infografik. Semasa kita nak menghasilkan sesuatu karya infografik, kita tak boleh terus lukis menggunakan komputer macam cikgu tadi Wani. Kita ada langkah-langkah yang perlu kita patuhi sebelum penghasilan karya akhir. Macam yang cikgu ceritakan tadi. Ya, inilah yang cikgu lukiskan di awal tadi. Ya, betul. Rupanya banyak juga langkahnya. Ya, sebenarnya banyak langkah-langkahnya. Okey, jadi nak menghasilkan sesuatu karya tu orang kata kita kenalah ikut langkah-langkah yang betul supaya karya ataupun yang apa yang kita hasilkan tu tampak menarik dan yang paling penting maklumat tu jelas disampaikan. Betul. Okey, yang pertama kalau Wani tengok kat situ dia ada graph sebenarnya. Ya. Okey, cikgu tunjuk. Okey, ni contoh dia. Ini adalah lakaran ataupun langkah-langkah yang perlu murid-murid atau sesiapa seorang perekar grafik pun menggunakan langkah-langkah ini untuk menghasilkan karya infografik. Yang pertama, lakaran kenit ataupun kita panggil thumbnail sketches. Pernah dengar tak Wani? Pernah. Saya pernah dengar dalam bahasa Inggeris. Ya, Bahasa Melayu betul. lakaran kenit tu comel bunyi dia cikgu. Kan? Dalam kalau kita tengok dalam buku teks pendidikan seni visual tingkatan 5 memang menggunakan perkataan thumbnail sketches. Okey. Tapi kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil lakaran kenit. Bila sebut perkataan kenit ni apa yang Wani faham? Dia kecil. Okey, kecil, betul. Yang kedua adalah lakaran kasar. Rough sketches. Apa kecil, apa besar ni sebenarnya? Cikgu nak terangkan. Lakaran kenit tu sebenarnya idea awal. Idea awal. Murid-murid tolong take note tentang langkah-langkah ni. Kalau teknik menjawab, biasanya akan keluar apakah langkah-langkah yang betul bagi teknik penghasilan sesebuah karya infografik. Contoh soalan dia, contoh soalan tu. Jadi dia akan letaklah 1 lakaran kenit, 2 rough sketches, ada perkataan-perkataan tu. Tolong take note. Ni penting sebenarnya. Sebab ada soalan yang bertanyakan tentang langkah-langkah penghasilan. Kita dah ada lakaran kenit, idea asal. Kemudian rough idea, lakaran kasar. Maksudnya daripada lakaran kenit tu, kita cipta beberapa contoh idea. Rough kasar tu, kita ambil salah satu idea yang kenit tu tadi. Ya. Supaya kita ada pilihan kan. Okey, dah dapat lakaran kasar, kita pergi pada lukisan komprehensif. Yang cikgu buat tadi inilah lakaran komprehensif. Lakaran komprehensif ni ataupun kita panggil comprehensive drawing ni, dia menggunakan aplikasi ataupun kita menggunakan perisian dalam komputer. Kiranya yang ketiga tu adalah hasil karya akhirnya cikgu. Belum akhir. Belum tiba lagi. Belum lagi. Yang pertama lukisan kenit. Kenit dahulu. Yang kedua lukisan kasar. Ataupun kita kata lakaran kasar. Yang ketiga lukisan komprehensif. Kalau yang 2 tadi, 1 dan 2 menggunakan teknik manual. Kalau yang ketiga ni dah mula menggunakan perisian dalam komputer macam cikgu buat tadi. Tapi itu bukan karya akhir lagi. Itu orang kata baru masuk, baru sketch guna komputer, baru nak tengok matching dia punya warna. Sebab kena ingat, kita punya karya mementingkan warna. Okey, seterusnya. Ini sebenarnya cikgu nak bagi kerja kat diorang ni. Aktiviti. Ada aktiviti untuk diorang ni. Okey.
Dah sedia ke korang ni? Murid-murid dah sedia ke? Dah sedia. Kalau dah sedia tolong say. Bagus. Sudah. Alhamdulillah segar lagi. Jadi mari kita uji mereka dengan aktiviti ini. Kita nak uji dulu ke kita nak rehat dulu ni? Apa kata anda semua, nak uji dulu ke nak berehat dulu? Ke nak minum air dulu? Cikgu rasa boleh bagi dulu, sebelum tu bolehlah dia catat kan? Ya. Okey, selepas ini cikgu nak kamu sediakan satu kertas A4, okey, bersaiz A4. Keluarkan pensel juga dan juga pensel warna. Cikgu nak murid-murid pada petang ini cuba membuat lakaran kenit atau kita panggil thumbnail sketches. Okey, tapi kena tahu juga tips macam mana nak menghasilkan lakaran kenit tu. Okey, cikgu letak kat sini bagaimanakah tips untuk menghasilkan lakaran kenit. Terjemahkan data dan maklumat berikut dalam bentuk infografik dengan memberi penekanan kepada ada 4 perkara yang kamu berikan penekanan. Yang pertama, bentuk yang jelas. Ya, jelas. Bentuk yang jelas. Yang kedua, data yang lengkap. Okey, yang ketiga, mudah dilihat. Okey, dan yang keempat, menarik perhatian. Ini teknik dia. Soalan dia macam mana? Lepas ni kot. Itu dia. Cikgu dah berikan teknik dan apa yang penting, nombor 4 tu kena pastikan anda berjaya menarik perhatian cikgu dan perhatian Kak Wani, ya. Okey, jadi bersiap sedia dengan lakaran anda kerana kita akan berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021. Bagi mata pelajaran kita petang ini, pendidikan seni visual, dan kita sama-sama sedang belajar topik seni reka grafik, infografik bersama dengan Cikgu Juraiti Mohtar dari SMK Lancang Pahang dan juga 6 murid dari SMK Jerantut Pahang. Dan seperti yang dijanjikan, Cikgu sudah pun menyediakan soalan untuk aktiviti petang ini. Jadi apakah soalannya, Cikgu? Okey, Cikgu nak bagi soalan, satu maklumat dengan data, tapi cikgu nak murid-murid terjemahkan ikut kefahaman masing-masing dalam bentuk infografik. Sebab cikgu nak tengok sejauh mana kefahaman murid-murid belajar pada petang ini. Okey, jadi sebelum itu tadi cikgu ceritakan langkah-langkah untuk penghasilan infografik. Ada thumbnail, rough sketches dan sebagainya. Tapi sebelum kita nak lukis itu, walaupun lakaran kenit, kita mesti nak tahu data apa yang kita nak terjemahkan, Wani. Betul tak? Semestinya. Takkan terus kita nak lukis. Betul. Jadi kita kena tahu datanya bagaimana. Okey, kita akan dapat satu data dan data itu kita perlu kaji terlebih dahulu, Wani. Okey, kita perlu kaji dahulu. Untuk mengkaji data yang kita nak sampaikan dalam bentuk infografik tu, kita perlukan borang grabs. Okey, pernah dengar tak, Wani? Saya tak pernah dengar, Cikgu. Wanita ambil seni kan masa tu dulu? Tidak ambil. Tak apa, cikgu bagi pengetahuan hari ini. Okey, borang grabs tu adalah borang yang menyatakan tentang matlamat maklumat tu, okey, maklumat yang kita dapat untuk kita sampaikan dalam bentuk infografik tu. Goal, okey. Grabs tu adalah G for goal ataupun matlamat. Okey, R for role. Okey, peranan. Okey, seterusnya boleh Wani tolong cikgu baca? Boleh. A adalah audience ataupun audien, bahasa Melayunya. Betul. P adalah performance ke, cikgu? Situation dulu. Situation dulu. Okey. Untuk situasi, dan P adalah 3P, product, performance, purpose. Dan akhir sekali S adalah standards and criteria for success. Ciri dan kriteria kejayaan. Betul. Ini adalah orang kata teknik yang penting untuk kita nak memastikan maklumat kita itu padat disampaikan. Kita kena ada borang grabs. Okey, kalau rasa tak jelas dalam skrin yang cikgu paparkan, kamu boleh lihat dalam buku teks. Okey, seterusnya inilah soalan yang ditunggu-tunggu. Okey, murid-murid boleh nampak tak skrin yang cikgu paparkan? Kalau boleh say hi. Hai. Okey, nampak ya? Okey, bagus. Sentiasa ceria. Memang terbaiklah SMK Jerantut ni. Okey, maklumat yang cikgu akan letak kat sini, cikgu nak kamu terjemahkan dalam bentuk infografik yang kamu faham. Okey? Nasib baik kamu di rumah tak boleh nak tiru kan? Okey. Yang pertama, maklumat yang cikgu sampaikan ni terbahagi kepada kategori dan juga peratusan. Tengok betul-betul, kena salin. Ikut teknik yang cikgu bagi tadi, ada borang grabs. Okey. Yang pertama, kategori lelaki, peratus 27.8. Kategori wanita,
33.6, kategori masyarakat bandar 31, masyarakat luar bandar 29.4, berumur 50 hingga 54 tahun, peratusan dia 38, berkahwin, okey, peratusan dia 33.8. Okey, kalau murid-murid di rumah nak tahu lebih jelas tentang maklumat ni, mungkin di skrin ni paparan kurang jelas, boleh buka buku teks pendidikan seni visual tingkatan 5, muka surat 184. Jadi latihan kita pada petang ni, selain kita menjawab teknik, menjawab objektif, kita cuba melakar infografik sendiri supaya kita lebih faham apakah elemen dan prinsip yang digunakan. Ya, Okey, Wani. itu dia. Itu Sambil-sambil murid-murid dah boleh buat kamu dah boleh buat. Kita bagi mereka masa dalam lebih kurang 2 minit, cikgu. Cukup 2 minit boleh, sebab cikgu kata thumbnail sketches, tapi kalau mereka boleh buat lebih baik lagi bagus, Wani. Okey cikgu, saya nak tanyalah sambil mereka sedang melukis sekarang ini. Untuk thumbnail sketches, apa yang paling penting perlu ada? Adakah perlu diwarnakan untuk thumbnail tu, cikgu? Okey, biasanya Wani, thumbnail sketches ni adalah lakaran ataupun apa yang kita fikirkan, idea yang kita fikirkan, kita nak terjemahkan. Kadang-kadang kita terlalu banyak idea, betul tak Wani? Betul. Kalau kita catatkan, kita tak nampak gambarannya. Jadi kita lukiskan kecil-kecil. Jadi kat situ kita hanya guna pensel. Sekadar orang kata sekadar melepaskan idea yang kita fikirkan. Itu sahaja. Tapi kalau nak lebih menarik, kita nak warna tu dalam bentuk rough sketches tu tadi. Lakaran kasar tu. Boleh dah nak letak warna sebenarnya. Tapi sebenarnya kreativiti tu tak, apa orang kata, tak terhad. Tidak ada hadnya. Ya, betul. Terpulang kepada poreka infografik itu sendiri. Okey, ada apa lagi mana nak tanya? Okay, tapi cuma cikgu semestinya saya tak sabar nak saksikan mereka punya lukisan. Tapi sambil-sambil itu mungkin cikgu boleh terangkan sedikit info yang ada di depan cikgu ini. Okey, yang di depan cikgu ni, yang info-info yang cikgu letak di depan cikgu ni adalah isi kandungan kepada elemen dan prinsip itu tadilah. Okey, yang mana kadang-kadang bila kita bercerita, kita tak nampak keadaan tu, visualnya kita tak nampak. Maka cikgu terjemahkan dalam bentuk bahan maujud. Okey, kebiasaannya guru-guru ni bila masuk kelas, bila dia masuk kelas, dia akan bawa bahan maujud ni. Murid-murid lagi senang nak lihat sebenarnya. Okey, kat sini ada tentang contoh data, hierarki dan flow yang cikgu sebut tadi, Wani. Ada banyak warna, statistik, betul, style visual dan pelbagai lagi. Cikgu rasa macam ada yang dah siap. Siapa dah siap? Angkat tangan. Siapa sudah siap? Masa dah pun tamat. 2 minit diberikan. Okey, siapa dah siap? Okey. Tengok ramai yang dah siap. Semua dah siap. Roh Hakimi. Roh Hakimi macam pening je. Okey, cikgu nak tengok jawapan mereka sekaligus ataupun seorang. Cikgu nak sebut 1, 2, 3, sama-sama angkat, Wani. Kita tengok siapa yang alert dengan arahan cikgu. Okey, 1, 2, 3. Angkat jawapan anda. Angkat jawapan. Wow, cantiknya. Cantiknya. Okey, jangan letakkan lagi jawapan kamu. Cikgu nak tengok dulu betul-betul. Okey. Cikgu nak tanya Farah lah. Farah hasilkan infografik berbentuk apa tu, Farah? Style visual, cikgu. Style visual. Kalau Wani nampak yang Farah tu, style visual dia bentuk apa tu? Farah, angkat atas sedikit, Farah. Itu adalah aiskrim. Aiskrim. Nampak jelas tak? Bila kita sebut style visual, kita kata gambaran, memang ditunjuk gambaran aiskrim. Okey, kita tanya siapa pula Siapa lagi? Akmal lah, Akmal. Akmal buat apa tu? Akmal, belakang sikit Akmal. Okey, itu adalah, apakah itu Akmal? Carta ke? Graf ke? Tak dengar graf. Akmal. Okey, Akmal melukis Ni graf bar. Graf bar. Okey, baik. Terima kasih Akmal. Seterusnya kita ada Roh Hakimi. Roh Hakimi. Saya punya graf histogram. Graf histogram. Berwarna-warna graf ni, cikgu. Itulah. Nampak menarik kan? Menarik. Okey, terima kasih Roh Hakimi. Seterusnya kita ada Irfan. Itu adalah piramid. Wow. Yang berwarna-warni. Cantiklah semua lukisan mereka, cikgu. Itulah dia nampak bersedia. Mereka nampak bersedia. Okey. Ya, seterusnya kita nak tengok side Khalid punya. Yang kali ni special sikitlah. Cikgu nak dia huraikan apa yang dia pelajari pada hari ini. Boleh tak, Khalid? Silakan, Khalid. Boleh. Hari ini saya dapat mempelajari bagaimana teknik menyampai maklumat dalam bentuk infografi.
Okey, betul. Terima kasih Khalid. Dan kita ada yang terakhir. Hakimi ya? Hakimi. Itu apa Hakimi? Dia tak sempat warna. Betul. Kentang. Cikgu rasa dia meniru infografik cikgu tadi. Okey, bagus. Tapi tak apa, yang penting cantik lukisan mereka semua. Nampaknya kita dah lihat semua lukisan mereka, cikgu. Betul. Dan sekarang ini kita dah tiba ke penghujung rancangan kita. Jadi cikgu boleh berikan rumusan pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, rumusan cikgu pada hari ini ialah hari ini kita dah belajar tentang infografik. Yang mana kita belajar tentang elemen dan juga prinsip, dan juga kita belajar tentang apakah bahasa seni visual dalam penghasilan setiap karya pendidikan seni visual. Okey. Jadi harapan cikgu nak bagi sedikit harapanlah pada murid-murid, memandangkan ini adalah sukses terakhir bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, cikgu mengharapkan anak-anak di luar sana yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual SPM 2021 boleh menjawab peperiksaan dengan cemerlang, Wani. Ya, insya-Allah sama-sama kita doakan untuk mereka semua dalam talian dan juga mereka semua yang sedang menonton sukses hari ini. Dan terima kasih Wani ucapkan kepada Cikgu Juraiti Mukhtar dari SMK Lancang Pahang. Dan terima kasih ke 6 murid kita ada Muhammad Irfan, Muhammad Akmal, Farah Izrin, Muhammad Rohakimi, Said Khalid, Muhammad Hakimi. Terima kasih banyak-banyak. Kawan doakan yang terbaik untuk anda semua. Dan sekian saja dari saya Wani Keri. Semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye.